Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Norehan, pensyarah BMMB 3052 iaitu Seni dalam Pendidikan dan rakan-rakan sekalian di hadapan video. Baiklah, pertama sekali saya ingin mengambil sedikit kesempatan untuk mengucapkan kepada anda semua supaya jaga-jaga kesihatan dan kebersihan diri semasa di kampung masing-masing. Semoga anda semua sehat-sehat sahajalah. Dan marilah kita sama-sama mengalahkan COVID-19. Baiklah, secara umumnya, pada hari ini saya akan membentangkan kit persembahan pembelajaran yang dihasilkan oleh kumpulan saya. Okey, pembentangan kami terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu saya sendiri, Chong, akan mengambil alih bahagian pertama, manakala saudari Chua akan menguruskan bagi pembentangan bahagian 2. Dan saudari Tang pula akan membentangkan bahagian 3 dalam pembentangan pada hari ini. Baiklah, tanpa membuangkan masa, marilah menyaksikan pembentangan kumpulan kami. Selamat sejahtera sekali lagi saya ucapkan kepada anda semua. Jadi pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan video e-book, iaitu cerita kanak-kanak. Tajuknya Sang Anak Yang Cerdik. Okey, jadi bahagian pembentangan saya adalah pertama sekali saya akan menyentuh secara ringkas bagi sinopsis cerita. Lepas tu saya akan membuat sedikit analisis tentang watak dan perwatakan. Dan akhirnya saya akan membincangkan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerita ini. Okey. Jadi untuk pengetahuan anda semua, tayangan video akan ditayang oleh saudari Tang pada video nantilah, bahagian yang nanti. Okey. Pertama sekali merupakan sinopsis cerita. Jadi pada permulaan cerita ini menyatakan bahawa terdapat 2 ekor anak tinggal bersama di pinggir hutan. Jadi mereka adalah sang anak dan ibu anak. Okey. Ini merupakan sang anak lah, watak utama. Manakala ini ibu anak, merah jambu warnanya. Okey, sang anak merupakan anak kepada ibu anak. Jadi di rumah mereka terdapat banyak jenis cendawan. Lepas tu pada setiap hari, ibu anak akan membawa sang anak pergi mengutip cendawan. Mengapa? Sebagai sumber makanan mereka. Jadi ibu anak akan membawa anaknya lah pergi mengutip cendawan setiap hari. Okey, selepas itu, ini merupakan perkembangan bagi cerita ini. Iaitu pada suatu hari, sang anak ingin pergi mengutip cendawan secara diri sendiri sahaja tanpa panduan ibunya. Jadi setelah beberapa kali dia merayu, akhirnya ibu anak membenarkan anaknya pergi mengutip cendawan. Jadi sang anak telah mengambil sebuah bako sebelum bertolak untuk menyimpan cendawan yang dikutip. Kalau tengok gambar ini, ini bakonya. Jadi okey, setelah sampai sang anak berasa sangat gembira kerana dapat melihat pelbagai jenis cendawan yang berwarna-warni. Okey, macam di gambar ini terdapat cendawan yang berwarna merah, ini jingga dan cendawan berwarna ungu. Jadi dia segera mengutip cendawan yang digemarinya. Okey. Ini babak yang penting iaitu konflik bagi cerita ini. Jadi tiba-tiba seekor serigala hitam yang bernama Sang Serigala datang dan ternampak sang anak. Sang serigala ini pun ingin makan sang anak lah kerana kelaparan. Jadi pada permulaannya, sang anak berasa sangat takut dan panik. Namun dia segera menyenangkan diri, lalu terfikir satu akal untuk menyelamatkan diri sendiri. Maknanya sang anak ini bukan biasa, luar biasa. Jadi okey, bagaimana dia menyelamatkan diri? Okey, di sini merupakan klimaks bagi cerita dan telah menyatakan bahawa sang anak terfikir satu akal kan untuk menyelamatkan dirinya, iaitu sang anak melakukan satu tipu muslihat terhadap sang serigala. Okey, sang serigala
berpura-pura sakit perut pada pertama sekali. Lepas tu dia berlakon kesakitannya dengan membuat jeritan, meminta pertolongan. Lepas tu dia berkata kepada sang serigala bahawa dia telah makan cendawan yang beracun dan mungkin akan mati tidak lama lagi. Jadi sang anak terus lakonannya dengan membuat nangisan dan terus jeritlah. Jadi akhirnya dia memejamkan mata dan berpura-pura mati di hadapan sang serigala, iaitu dia telah tidak bergerak dah. Memang berpura-pura matilah. Jadi sang serigala ni pun takutlah. Kerana takut apa? Kerana dia takut sekiranya dia makan, dia juga akan terkena racun itu. Jadi sang serigala pun putus asa dan terus beredar dari situ. Okay, ini bahagian kelima iaitu peleraian bagi cerita, di mana sang anak segera bangun dan berlari pulang ke rumah setelah sang serigala pergi jauh. Setelah sampai di rumah, dia menceritakan kepada ibu anak tentang kejadian dia bertembung dengan seekor serigala hitam dan bagaimana dia dapat berjaya menyelamatkan diri sendiri. Okey, setelah mendengar cerita sang anak, ibu anak terus memeluk dengan kasih sayang yang banyak. Dia berasa lega dan memuji kepada sang anak bahawa dia merupakan anak yang cerdik dan pandai. Okey, ini merupakan sinopsis bagi cerita. Saya harap anda semua fahamlah jalan cerita ini. Okey, ini merupakan watak dan perwatakan bagi cerita sang anak yang cerdik. Secara umum terdapat 3 watak, iaitu ini watak utama, sang anak, ibu anak dan sang serigala. Okey, mari kita tengok sang anak. Jadi sang anak merupakan anak kepada ibu anak. Lepas tu dia merupakan watak utama dalam cerita, mempunyai akal yang banyak dan bijak. Mengapa? Kerana sang anak ini telah berjaya menipu sang serigala daripada nasib dimakan olehnya dan berjaya menyelamatkan diri. Memang cerdik. Lepas tu sang anak ini juga mempunyai sifat keberanian. Mengapa begitu? Kerana sang anak berani mencabar haiwan yang buas dengan berlakon di hadapan sang serigala demi menyelamatkan diri sendiri. Jadi ini menunjukkan keberanian dia. Walaupun bertembung dengan haiwan buas, dia tidak takut dan berani mencabarnya. Okey. Keempat pula merupakan sifat kegigihan. Jadi sang anak ini gigihlah kerana dia tidak putus harapan walaupun mungkin akan dimakan oleh sang serigala. Malahan ia memikir cara untuk melarikan diri. Jadi dia sangat gigih dan tidak mudah berputus asa walaupun terdapat masalah. Okey, sifat terakhir yang terdapat dalam watak sang anak ini ialah sifat berdikari, di mana sang anak ini mengutip cendawan secara diri sendiri walaupun biasanya akan dibimbing oleh ibunya. Okey, ini ialah watak bagi ibu anak. Okey, lepas tu ibu anak ni merupakan ibu kepada sang anak, merupakan watak sampingan dalam cerita. Lepas tu ibu anak mempunyai tanggungjawab sebagai seorang ibu. Mengapa begitu? Kerana dalam cerita ini telah menyatakan bahawa ibu anak sentiasa membawa sang anak pergi mengutip cendawan di luar rumah. Kerana mungkin dia bimbang keselamatan sang anak. Jadi di sini boleh menunjukkan bahawa ibu anak ni mempunyai tanggungjawab sebagai seorang ibu lah, iaitu dia sentiasa menjaga keselamatan anak. Keempat ialah mempunyai nilai kasih sayang yang tinggi. Okey, contohnya ibu anak memeluk sang anak dengan kasih sayang setelah berasa lega bahawa anaknya telah selamat dan memberi pujian kepada anaknya yang kerana pandai. Okey, jadi ibu anak ni sangat kasih sayang kepada anaknya dengan memberi kepujian kepada anak, iaitu sang anak. Okey. Ini watak terakhir iaitu sang serigala. Okey.
ini merupakan watak jahat lah dalam cerita digital ini. Lepas tu sang serigala ini berwarna hitam. Lepas tu dalam cerita ini dia sangat gelap, dia sangat lapar dan ingin makan sang anak. Lepas tu sang anak, maafkan saya, sang serigala ini telah menunjukkan sifat kebodohan. Oh, mengapa begitu? Kerana dalam cerita ini sang serigala mudah ditipu oleh muslihat sang anak, lalu tidak dapat makanan. Jadi sang serigala ini akan kesian lah kerana telah ditipu oleh sang anak, lepas tu terus lapar, tak dapat makan. Okey, jadi ini merupakan nilai murni yang terdapat dalam cerita sang anak yang cerdik. Okey, sebenarnya setiap watak dalam cerita ini memainkan nilai yang khusus lah. Jadi seperti watak sang anak ini, dia telah menunjukkan nilai murni seperti kebijaksanaan, keberanian, kegigihan dan berdikari. Manakala bagi watak ibu anak, dia telah menunjukkan nilai bertanggungjawab dan nilai kasih sayang. Yang terakhir ialah sang serigala. Sang serigala ini Ini macam satu pengajaran lah bagi kita, iaitu tidak seharusnya kita bersifat bodoh atau naif, iaitu mudah mempercayai kata-kata seseorang. Okey, ini merupakan pengajaran bagi cerita digital ini. Itu pertama sekali, kita perlu berbijaksana dan bersikap gigih semasa menghadapi masalah dan cabaran serta dugaan. Ya, kita kena gigih lah semasa menghadapi cabaran dan bijaksana untuk menguruskan masalah itu. Kedua ialah kita perlu berdikari untuk menyelesaikan sesuatu masalah tanpa bantuan dari orang lain. Jadi macam katakan kita jikalau saya bagi contoh seperti seorang anak kan, semasa kecil memang dia perlukan bantuan daripada orang dewasa, namun dia akan terus membesar. Jadi ibu bapa memang memainkan peranan, iaitu membenarkan mereka melakukan sesuatu perkara secara diri sendiri supaya mereka akan lebih berdikari dan mampu terus hidup walaupun tanpa bantuan dari orang dewasa, iaitu ibu bapa. Yang ketiga ialah kita perlu berani menghadapi masalah walaupun kemungkinan akan tertewas. Okey, pengajar ini telah menyatakan bahawa seseorang kena beranilah semasa menghadapi masalah, baru kita akan lebih gigih untuk menghadapinya. Iaitu sifat keberanian memang penting bagi kita semasa menghadapi cabaran. Yang keempat ialah kita perlu bertanggungjawab. Seperti ibu bapa perlu menjaga keselamatan anaknya yang masih kecil dan perlu menemani mereka semasa waktu membesar mereka. Yang kelima pula, ini agak penting, iaitu kita perlu mempunyai kasih sayang kepada orang lain. Bukan sahaja ibu bapa lah, malahan semua orang juga kena ada nilai kasih sayang. Okey, jikalau saya bagi contoh, macam ibu bapa perlu memberi kasih sayang penuh kepada anaknya dengan selalu memuji kejayaan mereka. Jadi sekiranya ibu bapa kita sentiasa memberi kasih sayang kepada anak-anak, maka ini akan membantu perkembangan anak mereka, bukan sahaja dari segi rohani, malahan emosi, fizikal, kognitif itu semua pun akan berkembang secara baik. Jadi ibu bapa memang penting untuk memberi kasih sayang kepada anak mereka. Okey, ini merupakan pengajaran yang terakhir di mana kita tidak boleh bersikap naif dan perlu berfikir dahulu sebelum bertindak dengan tidak mudah ditipu oleh muslihat orang lain. Pendek kata, pengajaran ini memberitahu kita supaya lebih rasional semasa bertindak agar kita tidak akan ditipu. Okey, saya rasa ini merupakan slide yang dinantikan. Okey, jadi sekian, terima kasih, dan pembincangan kami akan diteruskan dengan saudari Chua. Okey, terima kasih.
saudara semua, hari ini saya akan membentangkan proses menghasilkan kit pembelajaran. Dihasilkan oleh Chong Wai Hong, saya Job Hei Chien dan Tang Kai Wei. Proses membuat video. Menggunakan kemahiran melukis untuk melukis latar belakang dan melukis watak-watak yang terdapat dalam video cerita tersebut. Contohnya, arnab serigala. Menggunakan warna air dan krayon untuk membuat latar belakang dan mewarnakan watak-watak yang terdapat dalam cerita tersebut. Kami menggunakan kreativiti masing-masing untuk menghasilkan watak-watak dalam cerita tersebut. Menggunakan telefon pintar untuk merakam video dan menggunakan Filmora untuk mengedit video. Seterusnya, memainkan peranan masing-masing dalam menghasilkan video. Contohnya Chong, dia menceritakan setiap babak dalam cerita tersebut dan saya menghasilkan bunyi latar belakang yang terdapat dalam cerita tersebut dan Tang memegang watak-watak untuk dipermainkan. Ini merupakan kelebihan video. Pertama, menggunakan kemahiran melukis iaitu seni visual untuk menghasilkan lukisan watak-watak. Contoh, arnab serigala, ibu arnab, cendawan-cendawan, latar belakang dan sebagainya. Watak-watak yang mudah diingati oleh murid-murid. Contohnya haiwan yang mudah diingati. Contoh di sini ada arnab, serigala. Video mengandungi sari kata untuk lebih memudahkan murid-murid dalam memahami cerita tersebut. Sebagai contoh, di pinggir hutan itu terdapat banyak cendawan. Dengan adanya sari kata, murid-murid akan lebih memahami cerita tersebut. Setiap babak mempunyai audio yang jelas dan dapat menarik minat murid-murid. Datang seekor serigala. Wah! Sang anak yang dapat melarikan diri. Ia berasa takut. Dengan panas, ia terkikir satu akar. Dalam babak ini, bunyi serigala dimainkan. Seterusnya, perkataan yang mudah serta terdapat banyak kata kerja yang dapat dipelajari oleh murid dalam cerita ini. Contohnya menolong, menangis, mengutip, berlari dan melompat. Seterusnya, menggunakan berbagai intonasi dalam video tersebut. Datang seekor serigala. Wah! Sang anak yang dapat melarikan diri. Ia berasa takut. Dengan panas, ia terkikir satu akar. Dalam babak ini, kami menggunakan intonasi yang tinggi untuk menceritakan babak ini. Seterusnya, cerita yang mempunyai nilai yang baik untuk dipelajari oleh murid-murid. Contohnya si arnab menggunakan akalnya dengan berpura-pura mati untuk menyelamatkan nyawanya. Agaknya saya dah makan cendawan yang terakhir. Saya akan mati. Aduh, sakitnya. Sang anak menangis sambil menekan perutnya. Sang anak bergolek-golek
memanjangkan matanya untuk menipu sang serigala bahawa ia sudah mati. Serigala menghidu sang anak yang tidak bergerak di atas tanah sambil berfikir. Daun anak memang sedap, tetapi ia sudah beracun. Sang serigala pun beredar. Serigala sudah pergi jauh dari situ. Sang anak pun bangun dan dengan pantas ia berlari pulang ke rumahnya. Sang anak segera memberitahu ibunya bahawa seekor serigala hendak menangkap dan bagaimana ia berjaya menyelamatkan dirinya. Selepas mendengar cerita anaknya, ibu anak memeluknya dengan bangga. Wow, awak memang anak yang cerdik. Dalam cerita ini, kita perlulah menggunakan akal fikiran untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada Puan Norehan. Ahli kumpulan kami mempunyai Chong Wai Hong, Chua Pei Jen, dan saya Tang Kai Wei. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan kit pembelajaran. Tajuknya Kata Kerja Bahasa Melayu Tahap 2. Isi kandungan kami mempunyai 4 aktiviti. Aktiviti 1, mengenal kata kerja berdasarkan cerita. Aktiviti 2, padankan kata kerja yang bersesuaian dengan gambar. Aktiviti ketiga, mengenal pasti kata kerja berdasarkan gambar. Aktiviti keempat, membina ayat berdasarkan gambar yang diberi. Aktiviti pertama, murid akan mencari kata kerja dari cerita tersebut. Sang anak tinggal dengan ibunya di sebuah rumah di pinggir hutan. Di pinggir hutan itu terdapat banyak cendawan. Pada suatu hari, sang anak hendak menolong ibunya mengutip cendawan. Setelah beberapa kali merayu, ibu anak pun membenarkan sang anak pergi. Sang anak membawa bahu dengan gembira sambil melompat-lompat ke pinggir hutan. Apabila sampai di pinggir hutan, sang anak berasa sangat gembira melihat banyak cendawan yang berwarna-warni. Tanpa melengah-lengahkan masa, sang anak segera mengutip cendawan sehingga bakunya penuh. Wah, banyaknya cendawan! Tiba-tiba datang seekor serigala. Wah! Sang anak tidak dapat melarikan diri. Ia merasa takut. Dengan panas, ia terfikir satu akal.
menoleh di atas tanah dan memejamkan matanya untuk menipu sang serigala bahawa ia sudah mati. Sang serigala menghidu sang anak yang tidak bergerak di atas tanah sambil berfikir. Dan anak memang sedap, tetapi ia sudah beracun. Sang serigala pun beredar. Setelah sang serigala sudah pergi jauh dari situ, sang anak pun bangun dan dengan pantas ia berlari pulang ke rumahnya. Tiba di rumah, sang anak segera memberitahu ibunya bahawa seekor serigala hendak menangkap dan bagaimana ia berjaya menyelamatkan dirinya. Selepas mendengar cerita anaknya, ibu anak memeluknya dengan bangga. Wah, awak memang anak yang cerdik. Selepas menonton video tersebut, guru akan memberi contoh kata kerja yang terdapat dalam cerita itu. Yang pertama, menolong, mengutip, membawa, berlari, menangis, merayu, menghidu, dan melompat. Seterusnya, guru akan menjelaskan maksud kata kerja yang telah dicari. Yang pertama, menolong, menyelamatkan seseorang atau sesuatu daripada bahaya. Mengutip, memungut benda kecil-kecil atau buah-buahan satu demi satu. Membawa, memegang sesuatu sambil berjalan. Berlari, bergerak dengan pantas sekali. Menangis, melahirkan perasaan sedih dengan mengeluarkan air mata atau suara yang tersedu-sedu. Merayu, memikat hati atau memujuk. Menghidu, menghidup udara dengan hidung untuk mengetahui baunya. Melompat, bergerak dengan mengangkat kedua-dua kaki atau kesemua kaki serentak. Aktiviti yang kedua, padankan. Murid diminta memadangkan gambar dengan kata kerja yang sesuai. Gambar yang pertama, seorang lelaki sedang melakukan aktiviti dalam air, iaitu berenang. Kedua, budak sedang menunjukkan perasaan sedih, iaitu dia sedang menangis. Yang ketiga, seorang perempuan sedang melakukan pergerakan mengangkat kedua-dua kaki, iaitu melompat. Dan seterusnya, seorang budak sedang menjalankan pergerakan dengan cepat, iaitu berlari. Aktiviti yang ketiga, pembentukan kata kerja. Murid diminta membentuk kata kerja mengikut gambar-gambar tersebut. Yang pertama, menyapu, mengelak, menulis, dan mengajar. Aktiviti yang keempat, murid dihendaki membina ayat berdasarkan gambar yang diberi. Pertama, murid perlu mengenal pasti kata kerja yang terdapat dalam gambar-gambar tersebut. Yang pertama, mencuci. Kedua, menanam. Ketiga, memandu. Dan seterusnya, memasak.
Contoh jawapan yang diberi oleh guru. Mencuci. Bapa sedang mencuci baju yang kotor di dalam bilik mandi. Kedua, menanam. Ali dan adiknya menanam pokok di halaman rumah. Memandu. Ibu memandu kereta ke tempat kerjanya setiap hari. Memasak. Emak Siti memasak sup tom yum untuk makan malam nanti. Sekian, terima kasih.